أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahim bin Abdul Manaf, nombor metrik 056754. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk konsep tazkiyah an-nafs dalam konteks ilmu tasawuf. Yang pertama adalah pengertian tazkiyah an-nafs. At-tazkiyah an-nafs merupakan satu kaedah penyucian jiwa dan pendidikan akhlak manusia. Manakala dari aspek terminologi pula, tazkiyah an-nafs bermaksud satu proses dan usaha yang bersungguh-sungguh untuk membersih dan menyucikan jiwa daripada sifat-sifat yang tercela. Tazkiyah an-nafs juga merupakan satu metod atau proses sangat penting dalam pembangunan insan untuk melahirkan manusia yang seimbang dari segi aspek jasmani, akal, emosi dan rohnya. Baiklah, tazkiyah an-nafs menurut Imam Al-Ghazali ialah merupakan satu usaha membersihkan jiwa, hati dan diri manusia daripada kekotoran-kekotoran, sifat-sifat keji melalui proses mujahadah an-nafs atau at-takhalli, dan menghiasinya pula dengan sifat-sifat murni melalui proses riyadhah an-nafs ataupun at-tahalli yang memerlukan kesabaran. Lantaran proses ini memerlukan usaha yang gigih serta mengambil masa yang lama. Tazkiyah an-nafs menurut Imam Ibn Qayyim pula adalah bertujuan untuk mengubati hati dari nafsu dan godaan syaitan. Menurut Ibn Qayyim 2001, segala penyakit hati berpunca daripada kerosakan jiwa. Apabila jiwa rosak, maka ia merebak ke seluruh anggota badan. Kemudian ia mempengaruhi hati sekaligus mencemarkan pemikiran individu. Seterusnya adalah proses mujahadah an-nafs. Imam Al-Ghazali dan Ibn Qayyim mempunyai matlamat yang sama dalam proses mujahadah an-nafs, iaitu melawan kehendak hawa nafsu dan godaan syaitan. Nafsu terbahagi kepada 3 jenis, iaitu nafsu mutmainnah, nafsu amarah dan nafsu lawamah. Sifat tercela yang telah disenaraikan terbahagi kepada 12, iaitu kekasaran tutur kata, bercakap bohong, mengumpat, buruk sangka, marah, hasad dengki, takbur, ghurur, sedih dan kecewa, ujub, kedekut dan riak. Kesemua sifat tercela ini digolongkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai amrad al-qalbu atau penyakit-penyakit hati. Dalam proses ini, Imam Al-Ghazali menekankan kepada proses membuang sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri melalui kaedah khusus yang disarankan oleh beliau, seperti mana pandangan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menyebut bahawa setiap penyakit dirawat dengan kaedah yang bertentangan. Sebagai contoh, rawatan ialah sifat marah dirawat dengan sifat pemaaf, sifat sombong dirawat dengan sifat tawadhu', dan begitulah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrul Amin Bakri, nombor metrik 056645. Saya akan menerangkan mengenai proses riyadah an-nafs. Dalam proses ini, Al-Ghazali menekankan 3 aspek, iaitu memantapkan keimanan, mempertingkatkan ibadah dan mengaplikasikan sifat-sifat memudah dalam jiwa. Aspek pertama, keimanan merupakan suatu perkara penting dalam kehidupan manusia kerana keimanan boleh memberikan kesan positif kepada kesihatan jiwa. Keimanan juga merupakan sumber segala kebaikan dan gambaran kepada salah satu komponen Islam yang paling mulia. Proses memantapkan keimanan turut melibatkan usaha memperkukuhkan keyakinan terhadap 6 rukun iman, termasuklah keimanan kepada Allah SWT, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat dan qadar Allah SWT, yang diucapkan secara khusus oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Aspek kedua,
Ibadah turut memainkan peranan penting bukan sahaja dalam mempertingkatkan keimanan, tetapi turut membantu manusia mengatasi masalah kehidupan, lebih-lebih lagi jika masalah itu berkait secara langsung dengan spiritual dan kerohanian, kerana ibadah dapat menghubungkan terus seseorang hamba kepada penciptanya. Ibadah juga mengembalikan manusia kepada tujuan asal kejadiannya di muka bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Maksudnya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Ketiga, mengaplikasikan sifat-sifat mahmudah merupakan peran penting dalam kehidupan seseorang insan bagi memberi kebahagiaan dalam kehidupan. Akhlak adalah suatu keadaan dalam jiwa yang daripadanya terlahir suatu perbuatan dengan mudah tanpa perlu berfikir. Contoh sifat-sifat mahmudah seperti taubat, sabar, syukur, takut, harap, qanaah, zuhud, tawakal, mahabbah, redha, ikhlas, benar, iaitu sidq, muraqabah, muhasabah dan tafakur. Sifat-sifat ini dapat dijadikan sebagai elemen menghias jiwa, iaitu tahalli, mencapai tazkiyah an-nafs daripada segala sifat-sifat buruk yang dikenal pasti sebagai penyebab munculnya masalah dalam kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wawan bin Amir, nombor matriks 055916. Okey, baiklah. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini pada bahagian metod yang diperkenalkan oleh Al-Muhasibi. Okey, jadi baik. Seperti mana yang kita ketahui, Al-Muhasibi ini merupakan seorang tokoh sufi yang besar dan amat pakar di dalam perbahasan mengenai tasawuf, akhlak, terutamanya mengenai hal-hal kejiwaan. Di dalam membahaskan aspek kejiwaan, beliau banyak memfokuskan tentang penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan jiwa, serta menjelaskan mengenai bahaya mengikutinya dan bagaimanakah caranya untuk membersihkan jiwa tersebut daripada pengaruh-pengaruh buruk. Seterusnya, menurutnya, dalam membahaskan hal berkaitan proses tazkiyah an-nafs, beliau amat menitikberatkan tentang mendisiplinkan diri, dan beliau juga menyadari bahawa jalan penyucian itu termasuklah sikap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menunaikan segala yang diperintahkannya dengan ikhlas, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencontohi para rasulnya. Okey, seterusnya, beliau juga berpendapat untuk mencapai atau mengecapi matlamat tazkiyah an-nafs, seseorang itu perlulah berusaha serta sentiasa mengamalkan sifat-sifat mahmudah seperti redha, zuhud, sabar, syukur dan lain-lain lagi. Dengan adanya sifat mahmudah tersebut, maka dalam diri seseorang individu sudah pasti ia akan dapat mencapai matlamatnya, iaitu menyucikan jiwa daripada kekotoran yang tercela. Hal ini adalah kerana jiwa merupakan suatu yang dominan dan memberi pengaruh yang amat besar sebagai penyebab berlakunya maksiat dalam diri manusia. Al-Muhasibi juga dalam metodenya telah memberikan nasihat kepada sesiapa yang ingin menyucikan jiwa agar sentiasa memeriksa keadaan an-nafs, iaitu jiwanya. Seseorang yang ingin menyucikan jiwa juga perlulah memiliki i'tiqad untuk sentiasa tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghilangkan perasaan takabur. Seseorang itu juga perlu memiliki serta menanamkan dalam diri sikap bersungguh-sungguh dan tekun dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, dapatlah dikatakan di sini bahawa Al-Muhasibi adalah seorang sufi yang amat peka terhadap hal-hal mengenai tazkiyah an-nafs. Sebagai contoh, beliau amat prihatin mengenai soal kerohanian dan juga dalam menjaga adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga berpesan bahawa hendaklah seseorang itu berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis bagi menyelamatkan diri daripada kesesatan dan perilaku hina dan buruk. Jadi itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miradah bin Abdullah, nombor matrik 055904.
saya akan menerangkan tentang maklumat tazkiyah an-nafs. Berdasarkan penerangan daripada sahabat-sahabat saya sebelum ini mengenai pendapat-pendapat ulama sufi tentang tazkiyah an-nafs ini, kita dapat lihat juga faham apakah maklumat proses tazkiyah an-nafs ini. Maklumat utama tazkiyah an-nafs adalah untuk membersihkan hati manusia dari sifat-sifat keji. Contohnya seperti sifat sombong, sifat riak, sifat takbur dan juga sifat buruk sangka. Menurut Sa'id Al-Hawa, yang mana beliau telah berkata, yang mana maksudnya, dan pada setiap masa ada penyakit-penyakit dan halangan-halangannya. Pada sepanjang zaman semuanya ada penyakit-penyakit dan halangan-halangannya. Seorang ulama murabbi itu ialah yang mampu merawat penyakit-penyakit semasa dan penyakit-penyakit sepanjang zaman. Itulah tanda kejayaannya di dalam tazkiyah. Manusia apabila jiwanya tidak dibersihkan, maka ia akan sentiasa terdedah kepada sifat-sifat atau perkara-perkara yang keji yang akan mengotorkan semuanya. Kesemua sifat keji tersebut akan menyebabkan manusia menjadi jauh daripada rahmat Allah. Ibnu Athaillah pula di dalam kitabnya Al-Hikam berkata, yang mana maksudnya antara tanda-tanda hati mati ialah engkau tiada rasa sedih apabila tertinggal sesuatu kebaikan, yakni kewajipan, dan tidak menyesal di atas apa yang engkau lakukan dari perbuatan dosa. Sifat-sifat keji atau mazmumah ini boleh dirangkumkan dengan dua sifat utama, iaitu yang pertama sifat al-taqud, sifat yang melampau, dan yang kedua ialah sifat al-istid'af, iaitu sifat yang lemah. Kedua-dua sifat ini hendaklah diganti dengan sifat wasatiyah, iaitu bersederhana di dalam setiap tindakan. Maksud al-taqud ialah suka melanggar batasan agama tanpa rasa bersalah dan takut kepada ancaman dosa dan azab api neraka. Sifat ini berpunca daripada perasaan sombong dan besar diri yang membawa manusia kepada situasi berlepas tangan dari mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, al-istid'af bermaksud lemah, yakni rasa rendah diri yang membawa kepada hilangnya maruah dan harga diri sehingga sanggup melakukan apa sahaja demi memperoleh kesenangan hidup. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bagaimana sifat lemah al-istid'af merupakan suatu kezaliman kepada diri sendiri. Di mana kita dapat lihat firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 97. Oleh itu, maklumat utama tazkiyah an-nafs adalah bagi mendidik manusia supaya tidak cenderung kepada perasaan melampau yang membawa kepada keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membendung perasaan lemah hingga hilangnya rasa kebergantungan kepada Allah dan tidak mengharap kepada rahmat Allah. Kesan daripada tazkiyah an-nafs akan dapat dilihat pada setiap anggota tubuh manusia seperti matanya, telinganya, lidahnya, tangannya, kakinya dan akalnya. Kesan yang paling nyata pada seseorang yang suci hatinya ialah dia akan sentiasa memiliki akhlak yang baik terhadap Allah serta kepada manusia dan alam sekelilingnya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Basri bin Muhammad Zaid, nombor metrik 056494. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu unsur-unsur utama dalam tazkiyah an-nafs. Tazkiyah an-nafs merupakan proses pembersihan jiwa yang tidak dapat dilaksanakan melainkan wujudnya tiga elemen utama, iaitu murabbi, bi'ah dan manhaj. Jika salah satu daripada elemen ini tidak wujud, maka adalah sangat dibimbangi sekiranya seseorang itu terdedah kepada ajaran atau amalan-amalan yang terpeson dari landasan Islam yang sebenar. Unsur atau elemen yang pertama dalam proses tazkiyah an-nafs ialah murabbi. Murabbi adalah seorang guru atau pembimbing yang bertaraf mursyid
iaitu bukan sahaja dapat memandu seseorang untuk berubah, tetapi dapat juga untuk menyelami masalah anak didiknya, umpama seorang ayah. Murabi juga menjadi pembimbing dan contoh ikutan yang bukan sahaja mampu bercakap dan mengajar, tetapi dapat menunjukkan tauladan yang baik. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, maka kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang kamu belum ketahui. Yang seterusnya adalah bi'ah, pekan persekitaran yang baik dan soleh yang amat diperlukan oleh tazkiyah an-nafs. Persekitaran yang baik mampu memberi kesan kepada diri dan tingkah lelaku seseorang. Persekitaran adalah merangkumi keluarga, tempat tinggal, kejiranan dan tempat belajar. Persekitaran juga termasuk rakan dan sahabat yang selalu berdamping dengan kita. Rakan-rakan sangat kuat kesannya kepada pembentukan jiwa dan tingkah laku seseorang. Justru pemilihan teman adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud, agama seseorang adalah berdasarkan agama kawannya, maka hendaklah kamu melihat dengan siapa ia berkawan. Unsur yang terakhir adalah manhaj. Manhaj sangat diperlukan bagi seseorang yang ingin memperbaiki jiwa daripada perkara-perkara yang buruk dan tercela dalam menjalani proses tazkiyah an-nafs. Pendekatan ini mestilah berpadukan Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Jika sesebuah manhaj tidak berpadukan sumber yang betul, iaitu sumber Al-Quran dan Al-Sunnah, seseorang itu akan terdedah kepada ilmu yang salah dan ajaran yang sesat yang begitu banyak berlaku seperti mana yang kita dapat lihat pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang berbunyi, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kesimpulan daripada unsur-unsur tazkiyah an-nafs ialah konsep tazkiyah an-nafs yang digagas oleh Imam Al-Ghazali dan Ibn Qayyim menggariskan matlamat yang sama, iaitu untuk membersihkan jiwa seseorang hamba daripada segala penyakit hati melalui dua proses, iaitu mujahadah an-nafs dan riyadah an-nafs. Perjalanan seseorang insan itu dalam menggapai ma'rifatullah perlulah dipenuhi dengan muhasabah diri untuk mengetahui apakah sesuatu yang perlu ditinggalkannya, dan perlu ia menyempurnakan segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja daripada perbentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.